Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kenalkan alat-alat untuk gunakan leveling. Okey, ni alat pertama dia iaitu tripod. Okey, cara guna dia kita buka ni dulu. Dan kita loosekan dia punya skru ketiga-tiga. Dan kita tarik sampai bawah sikit pada dada. Okey, lepas tu kita kemaskan. Dan kita buka. Dah buka. Pastikan masa kita buka tu dia punya platform ni, kita panggil platform ni kita nampak rata pakai mata kasar je. Okey. Dah rata. Okay, alat seterusnya adalah automatic level. Ini mungkin setengah orang dah biasa tengok. Ini, okey. Sekarang saya akan cuba pasang dekat platform yang telah Haziq dah setting tadi. Okey. Terus sekali dekat bawah ni dia ada tempat skru dia. Dan sini pun ada skru dia. So, kita masukkan. Pastikan yang kita punya skru untuk kita adjust dia punya level berada di tempat yang dah marking tepi ni. 1, 2, 3 ni. Lepas tu kita lock dia ke bawah. Okey. Jangan terlalu ketat ataupun jangan terlalu longgar. Sebab risau nanti kalau terlalu longgar nanti dia cabut pula. Lepas tu bila kita boleh tengok bubble kat sini. Ini maknanya dia punya rata tu lah. Dia punya level tu. So apa yang kita kena buat sekarang ni, ada 3 skru kat bawah ni. Kita kena adjust lah bagi bubble dia tu masuk ke dalam ring dia tu. So bila dia masuk dalam ring tu, dia level lah. Boleh kita teruskan. Okey. Kalau basicnya untuk kita adjust skru ni, dia ada 2. Kalau kita pusing ke arah jam, itu untuk kita naikkan bahagian kat skru tu. Ataupun kalau pusing melawan arah jam, untuk kita turunkan dia punya tempat tu. So kalau tengok sini, saya adjust. Sebab yang belah sini, tempat bubble tu adalah tempat yang paling tinggi lah. Sebab yalah, bubble dia mesti pergi tempat yang tinggi. Jadi kita nak adjust, kita tinggi, kita rendahkan bahagian yang tinggi tu. So ni, sekejap, sini kan rendah. Kita pusing clockwise. Pusing bagi dia tinggi. Lepas tu kita adjust pula ke tempat yang seterusnya. Tempat sini rendah. Lepas tu dekat skru yang berlari satu ni, kita pusing clockwise. Lepas tu dan skru seterusnya. Lepas tu adjust sikit-sikit bagi masuk. Okey, dah masuk. Boleh nampak? Lepas tu kita cuba pusing pula, tengok dia sama tak. Okey, dia masih lagi dalam ring. So kita boleh proceed lah untuk tengok. Alat seterusnya ataupun kita boleh panggilkan alat terakhir untuk dalam leveling adalah staff. Okay, staff ni sebenarnya panjang dia 5 meter. Nak tahu macam mana panjang 5 meter? Okay, ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi selalunya untuk kita buat leveling, kita hanya buka sampai 2 meter sampai dia bunyi petah. Selalunya 2 meter je lah. Kalau buka panjang tu, kalau kita buat leveling dalam lubang macam tu. So untuk leveling biasa kita hanya buka untuk 2 meter sahaja. So itu je lah. Okay, staff ni kita akan letak dekat TBM. TBM ni adalah temporary benchmark yang telah ditetapkan lah. So kita akan letak kat sini dan cara pegang dia macam ni. Okay, tangan kita pegang paras perut, paras pinggang. Jangan terlalu tinggi, nanti susah bacaan, dan jangan terlalu rendah. So relax. Okay. Dan cara bacaan dia, okay. Contoh paras ni, nampak tak?
So cara bacaan dia adalah 1.001. Kalau kat sini cara bacaan dia adalah 1.005. Dia satu ni dia macam segat. So satu segat ni 5, 5, 5. Macam tu cara bacaan dia. Okey. Okay, apa ni sebelum kita ambil bacaan daripada sana, daripada staff. Okey, kat sini saya nak tunjuk cara penggunaan dia. Okey, yang ni dikenali sebagai pick dan groove. Pick dan groove. Pick dan groove ni kita guna dia untuk kita tengok terus pandang ke staff. Dia tak perlu kita select dulu macam ni baru kita cari. Kalau macam ni dia susah sikit lah kita nak jumpa. Okey, so jalan mudah dia kita just aim pick dan groove ni terus ke staff kita. Suara mata kasar. Then lepas agak dah sama baru kita tengok dekat sini. Ini dipanggil crosshair. Crosshair ni dia macam sniper punya X tu. Okey. Kita tengok. Okey, bila crosshair kabur kita akan setting kat sini. Ini untuk kita setting crosshair. Crosshair tu akan kabur dan di sini kita akan untuk zoom in dan zoom out untuk hilangkan kabur. Okey, kita setting. Okey, sekarang sudah jelas. Okey, apa ni selepas kita dah ambil semua point dan kita nak alih kita punya auto lever, kita tak perlu buka, kita just tutup kaki. Dan kita akan just angkat macam ni je. Dan kita bawa ke mana kita nak pergi. Okey. Okey, lepas kita alihkan auto lever ni, dia akan lari, bumper ni dia akan lari. So setiap kali kita alih auto lever, kita akan kena setting semula bumper untuk masuk ke tengah. Okey. Macam biasalah, dia berat apa ni, dia ringan belah sini tinggi. Mana dia tinggi, kita kena rendahkan. Nampak dia dah lari sana, so kita kena ambil point nombor 1. Okey. Okey, done. Lepas gunting ya, kita boleh simpan. Okay, untuk step juga ya. Tutup dulu. Screw kat bawah. Lepas tu, ni ambil. Tak betul Tada! Sekarang nak tunjuk pula cara nak tutup pula. Tahu tak? Tadi kita dah buka sebelum ni clip tadi. Sekarang kan bunyi tu. Lepas tu dia ada tempat dia. Ini dia punya clip tu. Kita tekan. Lepas tu tolak masuk ke dalam. Okey, macam tu je cara. Simple. Okey, sekarang nak tunjuk pula cara nak tutup tempat tadi. Sebenarnya sama je dia punya cara tu. Sama macam tempat tadi. Balik tu lah. Lepas tu semula kita sekalikan semua. Sekalikan semua tiga ni. Lepas tu kita loose dia punya screw. Kita tiga-tiga juga. Okey, bila dah loose, tekan, bagi dia. So kita ketatkan balik screw dia. Okey. Lepas tu, ini dia ada punya clip untuk ikat lah, tak nak bagi dia terbekak ke nanti bila kita angkat. So, okey, simple. Macam tu saja. Okay. Setelah kita selesai buat leveling di tapak, seterusnya apa yang kita perlu buat adalah buat kiraan. Dan daripada leveling kita tu ada dua kaedah untuk kita buat kiraan, iaitu collimation method dan rise and fall. Okey, saya nak terangkan mula sekali adalah rise and fall method. Daripada bacaan yang kita dapat, terdapat 3 jenis bacaan, iaitu backside, middle side dengan foreside. Daripada bacaan tu, untuk kita dapatkan rise and fall, apa yang kita perlu buat adalah simple je. Yang mula sekali kita ambil yang first backside tu, semua tolak je ikut urutan ni, macam tangga. Tolak. Dan seterusnya daripada middle side ni, kita turun ke bawah ke foreside, kita tolak je. Dan sama juga macam ni. Daripada back side,
turun ke foresight, tolak saja. Dan macam ni pun backside turun ke foresight, tolak je. Okey, sebagai contoh, dekat sini kita nampak bacaan yang kita dapat dekat tapak tu 1.021 meter tolak dengan 0.905 meter, dan jawapan dia kita dapat ni 0.116 meter. Ini positif ni, maksudnya dia rise lah. Kalau contoh seterusnya daripada middle side ni 0.905 meter tolak dengan 1.175 meter, dia dapat jawapan negatif 0.27 meter. Ini maksudnya dia fall lah, dia lebih rendah daripada asal punya ni. Dan seterusnya macam ni, kita tolak 1.565 meter tolak dengan 1.348 meter, dapat jawapan dia positif 0.217 meter. Itu maknanya dia rise lah. Dan kalau kita tengok dekat collimation method pula, simple je. Okey, mula sekali yang kita dapat backside tu kan, kita ambil TBM. TBM ni dia selalunya dah ditetapkan sama ada daripada pihak JOPAM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, ataupun dalam kes sekarang ni kita buat lab. TBM ni kami dapat daripada PLV kita, Encik Ahmad Faizal. Dia dah bagi siap-siap 43.08 meter. Lepas tu kita letak sini yang first punya. Ini maknanya first RL lah, reduce level. Lepas tu untuk kita dapatkan reduce level yang seterusnya, kita ambil je daripada ni, kita ikut je. Kalau dia tambah naik positif ni, kita tambah je 43.208 meter tambah 0.116 meter. So jawapan dia dapat ni 43.324 contoh. Okey, dia semua macam tangga je, simple je. So contoh yang ni tadi tambah dapat ni, yang ni pula 43.324 meter tolak dengan ni sebab dia turun fall tadi 0.27 meter, dapat ni. Lepas tu yang ni pula tambah dengan ni, dapat ni, dan seterusnya. Itu simple. Okey, seterusnya kalau kita leveling ni, dia ada satu kaedah untuk kita check kita punya error dalam leveling tu, iaitu yang dipanggil arithmetical check. Dia ada 3 formula dia, maknanya daripada 3 ni dia sepatutnya jawapan yang lepas kita kira daripada 3 formula tu patutnya jawapan dia sama. First, yang formula pertama adalah jumlah daripada backside ni kita tolak dengan jumlah ke semua foresight. Maknanya yang ni backside ni kita tambah semua, lepas tu yang ni foresight ni pun tambah semua, jawapan backside ni tolak dengan ni. Okey. Lepas tu seterusnya yang kedua punya jumlah semua rise fall tolak dengan jumlah maknanya jumlah semua rise kita tolak dengan jumlah semua fall. Maknanya dalam kes ni contohnya yang ni rise kita tambah tolak dengan ada satu ni fall. Okey. Lepas tu dan lagi satu yang terakhir sekali, dia punya ni kita kena tengok last reduce level yang ni 43.702 ni kita tolak dengan first sekali yang kita dapat daripada ni. Maknanya reduce level yang dapat daripada TBM tu lah. So kalau kita check daripada 3 ni, kalau jawapan semua sama, maknanya tak ada error lah, maknanya betul lah tu. Jadi itu je lah secara ringkasnya cara pengiraan untuk collimation method dengan rise and fall method. Terima kasih.